وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه بالدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada tengah hari ini kita dapat duduk untuk bersama-sama mendengar tazkirah Jumaat sebelum kepada menunaikan fardu Jumaat. Pada tengah hari ini insya-Allah kita sama-sama mendengar sedikit peringatan dalam masa yang ringkas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa ini diriwayatkan oleh seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Sabit. Abdullah bin Sabit ini dia menceritakan anna Umar ibn al-Khattab jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu Sayyidina Umar ibn Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang jumpa dengan Nabi SAW, maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Bani Quraidah." Wahai Rasulullah, satu ketika aku ni lalu di rumah salah seorang saudara bagi aku daripada Bani Quraizah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Wa katabali jawami'a minat Taurat. Dan ia menulis beberapa perkataan daripada kitab Taurat dan diberikan kepadaku. Ala u'ariduha alaih. Boleh tak apa yang aku dapat ni aku tunjuk kepadamu? Itu kenyataan Sayyidina Umar kepada Nabi SAW. Maka fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidina Umar menunjukkan beberapa ayat yang dia dapat daripada Bani Quraizah, iaitu ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat, diserahkan kepada dicuba nak diberikan kepada Nabi, maka wajah Nabi berubah. Wajah Nabi berubah. Maka ketika Sayyidina Umar melihat perubahan wajah Nabi, maka Umar kata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Umar kata, aku redha Allah Taala sebagai Tuhan, aku redha Islam sebagai agama, aku redha Nabi Muhammad sebagai rasul. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, fa surya wa an Rasulillah sallallahu, muka Nabi berubah lagi. Mula-mula berubah macam orang marah, tapi selepas Sayyidina Umar kata radina billahi rabba, maka muka Nabi berseri-seri. Berseri-seri. Dua keadaan. Kita nak ambil pengajaran daripada cerita ini, tuan-tuan. Maka ketika itu Nabi berkata, wallazi nafsu Muhammad biyadi, demi sesungguhnya jiwa Muhammad itu di tangannya, iaitu di tangan Allah. Lau asbaha fiikum Musa,
kalaulah berpagi-pagi ini kamu dengan aku, Nabi Musa hidup, kata Nabi. Lau asbaha fikum Musa, kalaulah kita ni pagi ni Musa hidup, aku hidup, engkau hidup dan Nabi Musa hidup, summat taba'tumu, kemudian kau orang semua pergi ikut Nabi Musa, wa taraktumuni, kau tinggalkan aku, la dhalaltum. Kata Nabi, maka sesatlah kamu. Itu kata Nabi. Maka sesatlah kamu. Antum khatti minal umam, kamu adalah, kata Nabi, kamu adalah bahagian daripada umatku, wa ana khattukum minan nabiyyin, dan aku adalah nabi kalian. Itu kata Nabi. Apa maksud dia tuan-tuan? Cerita yang Nabi SAW sebut. Nak memberitahukan kepada kita kisah Sayyidina Umar ini bila dia bawa beberapa fakta daripada kitab Taurat. Kitab Taurat ini turun kepada Nabi Musa. Wahyu kepada Nabi Musa. Artinya Taurat itu wahyu daripada Allah. Benda itu benda betul, bukan salah. Tetapi apabila Nabi Musa bawa ayat itu, beberapa ayat yang dia dapat daripada Bani Qairuzah. Bani Qairuzah ni orang Yahudi, ahli kitab. Bermakna yang dia bawa tu bukan tak betul. Kandungan kitab Taurat. Bawa kepada Nabi, nak diberitahu kepada Nabi, berubah muka Nabi. Berubah muka Nabi. Muka Nabi berubah jadi marah. Ketika bila tengok muka Nabi ni berubah, Sayyidina Umar pun kata, radina billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, aku redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin rasulah, dan Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Nak memberi maksud apa tuan-tuan dekat sini? Dia kata apa? Kalau bahasa mudah untuk kita faham, buat apa kau nak baca kitab lain sedang aku hidup lagi? Itu kata Nabi Muhammad. Nak mudah faham. Sebab Sayyidina Umar dia bawa ayat-ayat dalam kitab Taurat, benda tu betul daripada Nabi Musa AS, benda betul. Jadi bila dibawa kepada Nabi, berubah muka Nabi SAW. Jadi itu memberi maksud kepada kita apa yang perubahan muka Nabi. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad tu dia bawa Islam, orang lain ataupun umat Nabi Muhammad tak boleh ambil benda lain kecuali Islam. Itu sebab Nabi pun kata, sekiranya pagi ni, asbah tu mana pagi ni kita hidup, Nabi Musa ada, kamu ikut Nabi Musa, tak ikut aku, Nabi kata sesat kamu. Padahal kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi Musa tu Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi kata, kalau Musa tu hidup zaman aku ni, engkau ikut dia, engkau tak ikut aku, engkau sesat. Tu tuan-tuan. Jadi apa yang saya nak sebut macam ni, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dia kalau kita terima Islam berdasarkan Al-Quran, kita tak boleh ambil yang lain. Kalau ambil yang lain, maknanya sesat. Ambil yang lain maknanya sesat. Sedangkan Nabi buat statement, kalau Nabi Musa hidup, kita ni kena beriman dengan Nabi Musa juga. Sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul, kena percaya. Tapi Nabi kata, kalau dia hidup tu, engkau ikut dia tak ikut aku, maka engkau sesat. Menunjukkan, kalau Nabi Musa hidup zaman Nabi Muhammad, dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia ikut jadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita kena faham daripada sejarah itu, sebagai seorang Islam, dia kena terima agama Islam itu secara tulen, tidak boleh dicampur adukkan dengan benda lain. Tak boleh. Ini apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW sendiri. Jadi Islam ni, orang yang nak menjadi orang Islam, mengikut apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, dia mesti ada 3. Pertama, dia mesti menerima Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, dia mesti menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Yang ketiga, dia mesti menerima Islam sebagai agama. Barulah dia dikatakan orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas asas hadis itu, apa yang nak disebutkan, kita sebagai umat Islam
tidak boleh sama sekali mencampur adukkan Islam dengan benda lain. Satu. Yang kedua, kita tak boleh pula bawa benda lain nak digayakan macam Islam. Itu tak boleh. Islam dia ada identiti yang tersendiri. Kita tak boleh ambil benda lain. Jadi dalam Quran tuan-tuan, yang saya nak buat perbandingan begini. Ada beberapa ayat dalam Quran menyebut tentang Islam. Satu, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Bermakna Islam di sini ialah yang datang daripada Allah, yang diperkenalkan oleh Nabi, yang bermanhajkan Al-Quran. Yang kedua, Quran juga mengatakan waraditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam itu sebagai agama. Jadi menunjukkan kat sini, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, Islam itu tulisannya Islam. Kemudian Allah kata waraditu lakumul Islam, aku juga redha Islam itu sebagai agama. Jadi Islam tu tuan-tuan, kalau tengok dalam ayat tu sendiri pun dia tak ada penambahan. Dia tak ada penambahan. Bila tak ada penambahan, datang pula konsep-konsep baru yang kita kena jaga-jaga. Apa dia? Tadi saya sebut berdasarkan hadis ini, Nabi tak boleh terima Sayyidina Abu Bakar bawa kitab Taurat punya cerita depan dia. Tak boleh terima. Walaupun kitab Taurat itu kalam Allah, walaupun kitab Taurat itu turun pada Nabi Musa, walaupun kita tahu Nabi Musa itu wajib kita beriman dengannya, tetapi Nabi kata kalau kau ikut dia, kau tinggalkan aku, kau sesat. Jadi artinya Islam tu mesti tulen datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapat rupa Islam, rupa yang dirupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tak kenanya apa tuan-tuan? Ada beberapa pemahaman baru. Antaranya saya sebut sikit-sikit. Pertamanya, ada datang istilah Islam Hadari. Ni kena jaga-jaga. Ada yang pertama, ada konsep Islam Hadari. Kemudian yang kedua, ada konsep Islam Wasatiyah. Dulu ada, tuan-tuan. Selepas Islam Hadari itu, dia ada konsep Islam Wasatiyah. Yang ketiga, yang baru lagi, Islam Madani. Padahal kalau tuan-tuan buka Al-Quran sebagai rujukan utama yang akan jadi persoalan dalam kubur, Allah Ta'ala akan tanya, wa ma imamuka? Mesti kita akan jawab Al-Quran. Mesti itu akan jawab Al-Quran. Tapi kalau kita tuan-tuan gayakan Islam dengan gaya otak kita sendiri, Islam Hadari lah, Islam Madani lah, Islam apa? Islam Wasatiyah. Ada lagi pula kalau kat sebelah negara pula tuan-tuan, Islam Pancasila, Islam Nusantara. Macam-macam bentuk. Padahal kalau kita kena faham tuan-tuan, Islam dia manhajnya mesti dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Islam itu dia mesti berpandukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi maknanya kalau Islam tuan-tuan cuba nak di modify, yang ini kena jaga-jaga tuan-tuan. Yang kena jaga-jaga. Sebab kenapa? Nabi sendiri cakap dengan Sayyidina Umar, kalau Musa hidup zaman aku, engkau ikut dia, tak ikut aku, engkau sesat. Bermakna kata Nabi itu kata dua. Bermakna tak ada compromise. Jadi bagi kita sebagai orang Islam, umat Islam kena memahami bahawa Islam nak kena dipahami dengan cara yang Nabi bawa, dengan cara yang Al-Quran sebut, bukan dengan cara yang kita faham. Sebab itu ulama-ulama dia menampilkan beberapa kaedah dalam memahami Al-Quran yang menjadikan manhaj rujukan orang Islam. Pertama, Imam Ismail Ibn Katsir kata, orang nak faham Quran ni, dia kena huraikan Quran dengan Quran. Itu nombor satu. Contoh nak faham Al-Quran, dia kena huraikan dengan Al-Quran. Itu kaedah pertama. Jadi tak boleh tidak, kat situ orang yang nak huraikan, dia mesti menguasai Al-Quran. Dia mesti tahu. Itu satu. Yang kedua, dia kata dia menghuraikan Al-Quran itu dengan hadis Nabi. Sebab Al-Quran itu didatangkan oleh Allah dengan perkataan-perkataan yang bersifat ijmal, iaitu bersifat ringkas. Jadi untuk penjelasan, dia kena tengok hadis Nabi. Jadi kalau dengan demikian tengok hadis Nabi, artinya orang yang nak menghuraikan, dia kena tengok juga hadis Nabi. Kena baca hadis Nabi, kena reti hadis Nabi.
Kemudian ulama kata kalau dalam hadis tu tak jumpa, maka dia kena tengok perkataan sahabat Nabi. Sebab kenapa sahabat Nabi? Sebab sahabat Nabi lah orang yang melihat sendiri Al-Quran turun kepada Nabi. Dia tahu macam mana Al-Quran itu turun, apa ceritanya, apa sebabnya, siang atau malam, pagi atau petang. Maka perkataan sahabat dijadikan juga sebagai pemahaman kepada Al-Quran. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak boleh tidak tuan-tuan, kita kena faham Al-Quran berdasarkan manhaj yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita, yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, juga yang telah dipahami oleh para ulama turun-temurun. Tiba-tiba kita tengok hari ini orang yang tak ada latar belakang Islam, tak ada latar belakang ulama, tak ada pengajian Islam, orangnya pun bukan Islam tetapi nak tafsirkan Islam. Tu berlakunya dekat Malaysia. Contoh, berlakunya dekat Malaysia. Tu. Ni yang nak sebut tadi, asas Islam dia mesti dipahami dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Tiba-tiba hari ini tuan-tuan dekat negara kita dah bukan Islam. Asas Islamnya tu tak ada. Tetapi cuba nak menghuraikan Al-Quran. Tuan-tuan, agak-agak kita nak faham benda tu, boleh terima tak boleh terima. Sebab kita tak tengok tuan-tuan dalam sejarah Nabi SAW, orang kafir sayang dengan Islam dan menegakkan Islam. Tuan-tuan jumpa tak dalam sejarah? Orang kafir dia sayang Islam, kemudian dia tegakkan hukum Islam. Jumpa atau tidak? Yang boleh kita faham ialah orang yang menegakkan Islam itulah orang yang Islam, jiwanya Islam dan faham Islam, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Maka orang itulah yang layak untuk menegakkan Islam. Mana mungkin orang yang tak beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Rasulullah, dia nak amal Islam, bahkan nak tegakkan Islam. Orang yang menerima kalam Allah, dia mesti menerima Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, keimanan pada zaman Nabi dulu, ada orang Arab yang cuba nak gayakan iman cara dia. Tapi iman mereka itu tidak diterima oleh Allah. Beberapa kelompok. Siapa dia? Pertama, tuan-tuan tengok orang-orang musyrikin. Dia tahu kewujudan Allah, tetapi Allah tak terima iman mereka. Dalil, tuan-tuan buka dalam surah Luqman, ada ayat bunyi tuan-tuan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Maksud ayat ni apa? Sekiranya kamu tanya kepada orang-orang kafir Mekah itu, siapa jadikan langit bumi? Dia akan kata la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah. Jadi kalau daripada sudut ini, orang kafir tu dia tahu kewujudan Allah. Sebab apa? Dalam pemikiran mereka, dalam kajian mereka, tak ada seorang manusia pun yang jadikan langit dan bumi. Jadi maknanya apa? Dia tepuk juga Allah yang menjadikan. Tetapi iman mereka menyatakan Allah jadikan langit bumi, Allah tak terima. Tak cukup keimanan itu. Kenapa? Dengan mengatakan langit bumi ini Allah Ta'ala jadikan, kemudian dia menduakan Allah, iaitu syirik kepada Allah, menyembah patung-patung Lata, Uzza dan Manat. Bermakna dia berlaku syirik kat situ. Dia percaya Allah jadikan langit bumi, tetapi menyembah patung. Iman dia tidak diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis orang yang iman tak diterima oleh Allah, dia semayang belakang Nabi. Dia semayang belakang Nabi. Dia gayakan dirinya sebagai seorang Islam, tapi imannya tidak diterima oleh Allah. Dalilnya ayat 8 suratul Baqarah juzuk pertama. Allah kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia yang mengatakan aku beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimumin. Allah Ta'ala kata ucapan mereka itu tidak diterima oleh Allah. Mereka itu bukan orang beriman. Ayat 8 surah Al-Baqarah, asbabun nuzul, turunnya kepada orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Nabi. Semayang belakang Nabi. Ikut Nabi perang. Ikut Nabi perang, tetapi ungkapan dia mengatakan aku beriman dengan Allah dan hari akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia bercakap hanya dengan mulut, hatinya kufur dengan
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ada golongan orang yang percaya dengan Allah, Allah tak terima iman dia. Jadi artinya apa? Kenapa macam tu? Mereka salah faham terhadap Islam. Mereka rasa dengan memahami Allah cara macam tu Islam akan terima. Tidak. Al-Quran telah membuktikan orang kafir ditanya siapa jadikan langit bumi, dia kata Allah Taala. Betul Quran ada sebut. Tetapi dalam Quran juga menyebut afara'aitumul lata wal uzza wa manata siratal ukhra. Adakah kamu tidak melihat mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat? Bermakna mereka menyembah berhala. Dia kata Allah jadikan langit bumi, tetapi dia menyembah berhala, berlaku syirik. Iman yang macam ni Allah Taala tak terima. Allah Taala tolak. Itu iman orang yang musyrik. Yang kedua tadi, iman orang yang munafik. Berkata Allah sebagai Tuhan, hari kiamat itu dia yakin, tetapi Allah tak terima. Kenapa? Bersifat munafik. Dia punya pemahaman tu, dia cuba nak menunjukkan yang dia itu orang Islam, tetapi Allah Ta'ala tak terima. Namanya apa? Abdullah bin Ubay. Iman seorang munafik. Iman seorang munafik, kepercayaan seorang munafik dalam memahami Islam, ianya tidak diterima oleh Allah sama sekali. Berdalilkan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu duduk paling bawah sekali daripada api neraka. Kalau dilihat dalam hadis Nabi SAW, banding orang Yahudi dengan orang munafik, orang Yahudi dengan orang Nasrani, lebih teruk orang munafik lagi. Lebih teruk. Kalau tuan-tuan tengok orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi, Zionis Israel, dia bunuh orang Islam terang-terang. Pembunuhan yang dia buat adalah jenayah. Dan pembunuhan yang dia buat hari akhirat masuk neraka. Tetapi dibandingkan dia tu yang ganas, yang jahat, yang buat jenayah, banding dengan orang munafik, lebih teruk orang munafik. Kenapa? Duduk dalam neraka, orang munafik paling bawah. Sama-sama duduk dalam neraka, tapi orang munafik paling bawah. Kenapa paling bawah? Tuan-tuan, antara orang yang jahat terang-terang dengan jahat sembunyi-sembunyi, lebih bahaya jahat sembunyi-sembunyi. Jahat terang-terang kita kenal jahat dia. Kafir terang-terang kita kenal kafir dia. Tetapi ada yang jenis kafir sembunyi. Yang ini gaya memahami Islam macam ni tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu menyebutkan begini. Kebenaran dengan kebatilan dia sentiasa bertembung. Bila dia sentiasa bertembung, kebatilan ni dia tidak kebenaran ni dia tak pernah kalah, tetapi kebatilan dia tak pernah mengalah. Kebenaran tu tak pernah kalah, kebatilan tak pernah mengalah. Jadi setiap pertembungan antara kebenaran dan kebatilan, bila kebatilan tak pernah mengalah, dia akan cari jalan lain untuk memastikan kebenaran itu kalah. Tetapi dunia hari ini membuktikan kebenaran tidak pernah kalah sehingga hari ini. Sebab itulah tuan-tuan lihat, kebatilan akan menciptakan idea-idea baru untuk bersaing dengan Islam, untuk bersaing dengan kebenaran. Tuan-tuan akan lihat bahawa kebatilan tadi dia akan buat ciptaan baru untuk menyaingi Islam. Itu yang saya sebut tadi tuan-tuan. Oleh kerana nak melawan secara batil dengan batil dengan hak, nak bertembung betul-betul tak boleh, dia buat ciptaan yang seakan-akan. Sebab tu tuan-tuan tengok kereta original, dia ada kereta recon. Kan? Tuan-tuan, kenapa ada cerita original ada recon? Kalau tuan-tuan faham daripada sudut ekonomi, kereta original ada, recon ada. Kenapa? Kalau ikut tuan-tuan lah, abang. Harga, kan? Harga komoditi tadi tu, harga dia akan main. Dua-dua kereta, tapi satu ori, satu tak ori. Macam tu lah tuan-tuan. Bila Islam ni, dia dengan kebatilan, orang boleh kenal, oh ni Islam, ni bukan. Tetapi bila dia tak boleh nak lawan tu, dia buat benda yang sama tapi tak serupa. Di sinilah tuan-tuan kena memahami ketulinan Islam itu di mana. Kerana apa? Ada yang jenis sama tapi tak serupa. Kalau tuan-tuan tengok orang, dia nak Islam, tetapi Islam macam mana? Islam gaya yang macam mana? Sebab itu Nabi awal-awal sebut, dia kata sekiranya Isa hidup zaman aku, engkau ikut dia, engkau tinggalkan aku, sesat kamu. Sesat. Tuan-tuan, kalau kita tengok logiknya,
Nabi Musa tu Nabi, Nabi Musa tu Rasul, wajib kita beriman dengan dia, wajib kita tahu tentang dia. Tetapi Nabi kata, kalau dia dengan aku hidup satu zaman, engkau ikut dia, tinggalkan aku, sesat. Nabi hukum terus, sesat. Menunjukkan tuan-tuan, kena tahu mana satu tulen, mana satu yang rika. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan. Selepas ni, tuan-tuan akan lihat bahawa kebatilan, dia akan cuba lawan dengan kebenaran. Dia akan tunjukkan identiti yang macam-macam. Tuan-tuan kena faham. Saya sebut tadi istilah yang ada depan kita. Mula namanya Islam Hadari. Kemudian lepas tu Islam Wasatiyah. Kemudian lepas tu Islam Madani. Tuan-tuan, lepas ni mesti akan ada lagi benda-benda yang pelik-pelik. Kenapa? Nak saingi Islam tu sendiri. Yang tulen. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Umar diberikan satu kata dua oleh Nabi SAW. Diberikan kata dua. Kalau kamu cuba nak ikut Nabi Musa, sebab Taurat yang dibawa tadi itu, kau tinggalkan aku, sesat. Jadi maknanya tuan-tuan, tidak ada pilihan bagi kita kecuali mesti pegang kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita kena jaga-jaga. Jangan kita tersesat hanya kerana perkataan. Jangan kita tersesat hanya kerana silap memahami perkataan. Jadi sekadar itu tuan-tuan kuliahnya. Cuma saya nak fahamkan tuan-tuan sikit ujung tu. Tuan-tuan kena faham istilah. Istilah ni salah tempat, dia maknanya lain. Contohnya apa? Beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk. Itu dia tuan-tuan. Itu sebagai penutup lah tuan-tuan. Beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk. Sama ke tak sama tuan-tuan? Sama tak sama? Beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk, sama tak? Lain. Beruk Pak Mat tu orang ke haiwan? Haiwan. Pak Mat beruk orang ke haiwan? Ya, perkataan sama tapi cuma terbalikkan sikit aja. Beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk. Jadi maknanya beruk Pak Mat tu binatang. Pak Mat beruk tu orang. Beza tuan-tuan. Kan? Jadi maknanya pun dah beza. Bermakna tuan-tuan, politik Islam dengan Islam politik sama tak? Mestilah beza. Sebagaimana tadi sebut, politik Islam dengan Islam, politik Islam tu yang betul, bukan Islam. Tu yang faham tuan. Supaya macam beruk Pak Mat dengan Pak Mat beruk. Tuan-tuan kena faham. Artinya apa? Jangan sampai kita tergelincir dengan hanya salah memahami istilah. Quran kata Islam huwal Islam. Dia tak ada Islam hak yang macam-macam. Dia Islam tetap Islam. Wallahu a'lam. Sekadar itu untuk tengah hari ini. Kalau tuan-tuan dapat faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, ya karamulah. Kan? Jadi sekadar itu aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.